Kalau murakkab pula, ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nah. Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nah. So, murakkab, ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nah. Mufrad pula, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Okey, apakah maksud kalimah ini ataupun istilah ini? Baik, kalau mufrad tadi nyatakan ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Satu benda yang mana juzuk-juzuknya tidak menunjukkan ataupun tidak menyumbangkan langsung kepada makna kalimah tersebut. Contoh kan. Okey. Okey, katakan nak. Ini dalam bahasa Arab panggil sa'ah. Jam. As-sa'ah dia terhasil daripada berapa huruf? 4 lah kan. Sin, alif, ain, ta marbutah. Sin, alif, ain, ta marbutah. Baik, dalam ilmu mantik, kalimah sa'ah yang bermaksud jam ini dinamakan sebagai mufrad. Kerana apa? La yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Setiap juzuk daripada kalimah sa'ah ini tidak langsung menyumbang kepada sebahagian makna sa'ah. Sebahagian makna jam. Contoh, sa'ah dia terkandung daripada huruf sin, alif, ain, ta. Baik. Adakah bila saya sebut, okay, kawan-kawan, contohan. Bila saya sebut sin, harfu sin, huruf sin, kawan-kawan teringat tak sebahagian makna jam? Dah teringat? Bila kalimah, bila dijumpa kan, besok katakan lepas main subuh, tengok ke kawan kata sin. Oh, teringat sebahagian makna jam. Ada sangat? Tak ada kan? Alif. Apa contoh kan? Tak faham. Apa pasal? Adakah sebahagian huruf itu menyumbangkan kepada sebahagian makna? Tidak. Maka apabila dia tidak menyumbang kepada sebahagian makna, maka dia dinamakan dalam ilmu mantik mufrad. Al-mun'aim. Contoh dia daripada kalimah mim, nun, ain, mim. Mun'aim. Al-mun'aim huwa Allah. Yang memberi nikmat itu adalah Allah. Baik, kalimah mun'aim itu, adakah bila huruf mim itu dia menyumbangkan kepada sebahagian makna Tuhan yang memberikan nikmat? Tidak. Jadi apabila begitu, dia dinamakan sebagai mufrad. Baik. Bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, maka kita akan nampak lebih jelas. Ya. Baik, itu mufrad. Murakkab pula adalah ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Sebahagian juzuk kepada satu lafaz itu, dia menyumbang kepada sebahagian makna lafaz. Contoh saya kata contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Contoh kan, kalimah Rasulullah. Rasulullah bermaksud utusan Allah ataupun Rasul Allah, utusan Allah. Kalimah Rasul bermaksud utusan. Kalimah Allah, lafzul jalalah, Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Baik. Kalimah Rasulullah bermaksud utusan yang diutuskan oleh Allah. Baik. Kalau saya kata kalimah Rasul, apakah kalimah Rasul itu merupakan sebahagian makna Rasulullah? Bila orang sebut kalian, sekarang ni kalimah Rasulullah bermaksud utusan Allah. Utusan Allah. Adakah kalimah Rasul itu menyumbangkan sebahagian makna Rasulullah? Ya. Okey. Bila orang sebut Rasul, okey, Rasul faham? Allah. Oh, maksud Rasul pada Allah. Okey. Nampak tak? Kalimah Rasul itu menyumbangkan sebahagian makna. Dan kalimah Allah juga menyumbangkan sebahagian makna bagi kalimah Rasul Allah. Berbeza dengan kalimah sa'ah tadi. Sa'ah, sin, alif, ain, ta. Adakah huruf sin itu menyumbangkan makna? Bila disebut kalimah sin, orang kafah. Oh, maknanya sebahagian jam. Teringatlah. Mungkin teringat apa, dia punya nombor-nombor jam ke apa ke. Adakah kita teringat? Kita langsung tak teringat. Sebab itu dinamakan sebagai mufrad. Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Tetapi kalau murakkab, ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nah. Sebahagian lafaz itu menyumbangkan kepada sebahagian makna. Semestinya dia tak akan menyumbangkan semua makna, sebab dia hanya satu juzuk daripada beberapa juzuk. Kalimah Rasul tadi contoh. Rasul, maka dia menyumbangkan kepada makna utusan. Yang mana kita inginkan makna utusan Allah. Jadi kalimah utusan sudah diberikan ataupun sudah difahami melalui kalimah Rasul. Dan kalimah Allah sudah difahami dengan kalimah
dengan makna sebahagian makna. Okey. Kadang-kadang satu kalimah itu boleh menjadi mufrad dan dalam masa yang sama boleh menjadi murakkab. Okey, sebagai contoh, saya nak buat satu contoh. Abdullah. Okey, kalimah Abdullah. Siapa nama Kang? Contoh kan? Abdullah. Contoh kan? Contoh. Kalimah Abdullah. Okey. Dia akan balik kepada kita yang sebut kalimah Abdullah, kita nak masukkan apa? Kalau kita masuk kalimah Abdullah, satu orang yang nama dia Abdullah. Contoh ada orang tanya, nama siapa kan? Dia pun jawab, contoh nak masuk dalam teksi, dia pun jawab Abdullah. Contoh. Kalimah Abdullah di sini bermaksud nama dia Abdullah. Okey. Dia ada dua kalimah, Abdu dan juga Allah. Baik. Dan maksud yang diinginkan adalah seorang lelaki yang bernama Abdullah. Adakah kalimah Abdun itu menyumbangkan makna sebahagian lelaki itu? Tak. Kalimah Allah juga tidak. Jadi ketika itu, kalimah Abdullah yang maknanya adalah ditujukan kepada nama seorang lelaki, dia tidak dinamakan sebagai murakkab. Wa innama huwa mufradun. Okey? Baik. Itu kalau kalimah Abdullah bermaksud seorang lelaki yang bernama Abdullah. Kalau kalimah Abdullah pula maksudnya adalah hamba kepada Allah. Ana Abdullah ataniyal kitab. Contoh, ana al-masihu Abdullah. Katakan kan? Bila Sayyidina Masih sebut, Sayyidina Isa AS sebut, ana Abdullah ataniyal kitab. Saya adalah hamba Allah. Saya bukan anak Allah, anak Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Jadi kalau dalam kalimah Abdullah di sini bermakna dia adalah mufrad atau murakkab? Murakkab, kerana sebahagian kalimah itu menyumbangkan kepada sebahagian makna. Jadi sebenarnya dia akan balik kepada niat kita yang bercakap. Kita guna kalimah tu, kita nak masuk apa? Abdullah bermaksud Abdullah Khairul Azam ke, ataupun Abdullah yang bermaksud hamba Allah. Okey. Baik, kita berhenti sampai setakat ini dahulu untuk yang seterusnya. Dan insya-Allah kalau ada umur, ada rezeki, kita akan sambung lagi perbahasan kita insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam is all about peace. BEACE Islam. Islam is all about peace. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. BEACE Islam. Islam is all about peace. MKM and Rayhan in the house. Yeah, trying to stay calm in the din of Islam. Make it to Medina and Rayhan. Keeping it real. Assalamu alaikum, my brothers worldwide. Make it to Medina.